أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فيغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. Satu hadis yang diriwayatkan, dibukukan oleh Imam Muslim rahimahullah, riwayat daripada sahabat yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri, antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Berkata dia, aku dengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melihat, man ra'a, Nabi sebut situ ra'a, bukan nazara. Ada perbezaan antara ra'a dengan nazara. Bahasa Melayu pun ada beza. Nampak dengan tengok, ada beza tak tengok dengan nampak? Dari segi literal lah, bahasanya tengok dengan nampak. Tengok ni maknanya melemparkan pandangan, kita menghalakan mata kita, pandangan kita pada satu arah, tu tengok. Nazara dalam bahasa Arab. Bila kita melihat sesuatu, maka kita nampak. Sebab tu tengok tak semesti nampak, tapi nak nampak kena tengok. Tu dia bahasa tu gitu lah. Kita tak perasan, bahasa Melayu pun ada, tapi kita tak perasan. Jadi bahasa Arab ni ulama detail dalam situ. Dari segi bahasanya, nazara ni lebih umum, melontarkan pandangan. Tengok, nampak? Kita benar, tengok anak bulan. Tengok anak bulan, nampak? Tak nampak? Dia. Mana nampak tak nampak isu lain. Tengok kena tengok. Itu dari segi bahasa asas. Dari segi bahasa halus, boleh bang? Dari segi bahasa halus, nazara ni maknanya belik, pi cari-cari, tu nazara. Search, bahasa orang putih panggil search, pi belik. Sebab tu orang yang pengkaji ni dia panggil ahli nazar. Ahlun nazar maknanya dia duk hati kan guru yang melawat tu panggil nazir. Duk belik tengok apa benda cikgu ni ngajar okey tak okey, tu nazir. Tu dari segi bahasa halus, bukan dari segi bahasa literal biasa. Maknanya nazara ni tengok halus, perhalusi. Sebab itu Tuhan kata, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Kamu tak tengok, perhati ke? Bukan tengok saja, perhati, belik, tengok, ambil peringatan, ambil pengajaran. Jadi apa sinonimnya dengan hadis ni? Maksiat ni kita tak perlu pi korek. Jangan pi korek pula. Korek file orang tu, file orang ni, nak cari salah orang tu, cari salah orang ni. Tak. Maksud hadis ni, maksiat yang kita nampak zahir. Man ra'a minkum munkaran. Boleh bang? Tu bahasa Arab dia kemas tang situ. Dia kemas tang situ bahasa. Maknanya nampak terang-terang maksiat depan mata kita, judi depan mata kita, orang minum arak depan mata kita, orang dating depan mata kita. Rasuah lagi terang-terang hari ni, tak ada akhiran. Siap minta je. Nak dulu projek kena bayar. Terang-terang.
Imam Ghazali rahimahullah bagi contoh yang cukup. Saya dah cerita kat tuan-tuan sebelum ni, cuma ulangan. Nak cerita Imam Ghazali kata konsep mencegah kemungkaran ni, Imam Ghazali bagi contoh pelacur dengan pelanggan pelacur. Comel benar contoh tak? Contoh yang diberi oleh Imam Ghazali itu comel benar apa tak? Tapi itulah nak bagi pengajaran bagi kita. Kalau pelacur dengan pelanggan pelacur sekalipun bertemu, bila si pelacur tadi nak buka aurat untuk melakukan maksiat tadi, maka si pelanggan pelacur wajib tegur kemungkaran. Tak kira dia tu jahat macam mana pun, dia wajib tegur kemungkaran berlaku depan mata dia. Dan si pelacur tadi pula, bila si pelanggan pelacur tadi tegur dia jangan buka aurat tadi, dia pun wajib dengar arahan ataupun nasihat kepada kawan tadi itu. Walaupun yang nasihat tu pun macam setan juga panggil. Hari ni kalau orang nasihat kita, kita tengok pula orang nasihat kita tu, weh, cermin muka dululah nak nasihat orang. Tengok cermin dululah, kau tu baik sangat ke? Bang, bukan kira baik tak baik, ini hadis. Dalam kaedah usul fiqh, tuan-tuan pun dah belajar basic-basic, asas-asas. Al-amru yufidul wujub. Perintah maknanya wajib. Dalil daripada Quran, dalil daripada hadis. Bila perintah suruh, maknanya wajib asalnya, selagi tidak ada qarinah yang mengatakan dia tidak wajib. Itu kaedah usul fiqh. Perintah ni ada banyak. Pertama dengan ayat suruh, aqimus salah wa atuz zakah, dirikan semayang, bayarlah zakat. Itu perintah, fi'il amar dalam bahasa Arab kita. Suruh, perintah. Yang kedua, ayat penegasan yang menunjukkan wajib, macam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba tu maknanya fardu, wajib. Yang ketiga, perintah dalam maksud lamul amri ni, lamul amr. Cuba tuan-tuan tengok hadis tu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah amar. Tapi dalam fi'il mudhari' dia datang lamul amar. Sebab apa? Sebab sesuai dengan man ra'a, siapa yang melihat. Makna barang siapa juga melihat apa juga mungkaran, tak kira dah kecil ke besar ke. Tama-tama dosa besar lah kan? Hari ni dosa besar pun orang tak heran lah. Tak heran lah. Na'udzubillah. Minum arak tak malu lah. Siap bolan Facebook lagi, bolan status lagi, mentera tua. Berjudi ya, melampau-lampau hari ni. Yang jantan pakai macam Tina tu haram tu, dosa besar, bukan dosa kecil. Bila ada statement laknat daripada Allah, kemurkaan daripada Allah dalam Quran ataupun hadis, maka itu dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa besar. Orang jantan pakai macam Tina, Tina pakai macam jantan, dilaknat Allah Ta'ala, itu dosa besar, bukan dosa kecil. Orang jantan pakai mah, dosa besar, bukan dosa kecil. Orang jantan pakai gelang, dosa besar, bukan dosa kecil. Yang kata pakai yang rantai apa? Rok. Aku pun rok juga, tapi tak ada pakai rantai. Ni anak-anak tuan-tuan, anak jantan, anak lelaki kita, anak teruna kita, duk pakai rantai, pakai subang, pakai gelang. Yang 4 orang pun pakai gelang ni. Kuala ni pun ada. Payah nak cakap. Haram. Haram. Tak ada khilaf-khilaf ulama', tak ada. Haram. Mah satu hai, haram. Tak, ni bukan mah pakai gelang perak, haram.
Sebab orang lelaki cuma dibenarkan cincin saja. Gelang tak boleh, rantai tak boleh, subang tak boleh. Hanya orang perempuan dibenarkan. Sebab nak bagi beza orang jantan dengan orang betina, nak bagi beza. Awak kalau pakai gelang tu jadi macam mana? Rasa taiko, rasa kuat, kepala gangster ke macam mana? Tuan-tuan, maksiat ni biasanya bila kita buat tu dia sekejap je. Contoh minum arak, na'udzubillah, minum arak, minum habis dosa. Tuan-tuan tengok awet, tengok aurat perempuan, tengok masa tengok tu dosa, habis tu tak ada lah, tak bersambung-sambung dosa tu. Tapi pakai macam tu, pakai gelang, pakai subang tu, daripada pagi sampai petang, sampai malam, tidur pun dosa. Tidur pun laknat di Allah Ta'ala, dosa. Apa faedah kita dapat? Apa faedah kita dapat? Kita nak tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, kita nak kita tidur, malaikat rahmat doa kat kita. Kita berjalan, malaikat rahmat doa kita. Pasal apa tuan-tuan main mengaji ni, kita minta malaikat main doa kita. Inna malaikatar rahmah la tadau ajnataha talibul ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat rahmat memayungi sayapnya kepada penuntut ilmu, redha dengan apa yang dia buat. Ni kita duduk dah halaqah zikir, tuan-tuan wirid tadi, kita duduk sembahyang jemaah tadi, kita main mengaji ni, baca Quran ke apa ke, ya, ada je malaikat duduk pusing dunia ni. Tak nampak lah bang, kalau nampak kita pun belah. Sebab hak comel ni orang je. Boleh pula orang bunian pula comel. Tak comel, yang comel ni orang je. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Manusia apa yang comel? Tak ada lain daripada manusia tak comel. Malaikat tu walaupun hebat tapi tak comel macam orang. Kita tengok takut, sebab tu Tuhan tak bagi tengok. Ada pergi doa minta tengok jin, tak payah, tengok jin Samsudin sudah. Tapi dah meninggal dah, tengok TV filem dia sudah. Nak pergi tengok jin buat apa? Ada pula main tanya saya, ustaz, ada tak doa nak tengok jin? La ilaha illallah sallallahu. Ni tak ada kerja. Kita mengaji agama ni bukan ilmu pelik-pelik. Saya sebut banyak kali ya tuan-tuan. Ustaz-ustaz ni bukan bawa ilmu pelik-pelik. Islam ni agama kehidupan. Hidup dengan cara yang diridhai Allah. Buat benda yang Tuhan suruh. Tinggal apa Tuhan larang. Bukan buat benda pelik-pelik. Ustaz tu boleh cakap dengan jin, hebat ustaz tu. Ustaz tu boleh tangkap hantu raya, hebat ustaz tu. Dia tangkap macam ni, cerita depa cerita tu lah, tangkap bola mata. Bang, tangkap langur boleh tak apa itu? Tu pun tak boleh. Cuba try tangkap langur tengok, kalau boleh. Tak ada siapa boleh tangkap jin. Dua orang je boleh tangkap jin dalam dunia ni, Nabi Sulaiman dengan Nabi kita SAW. Dua orang je yang boleh tangkap jin, ikat jin, dua orang je dalam dunia ni. Nabi Sulaiman dengan Nabi kita SAW. Orang lain tak boleh, dia halau je boleh. Nabi bagi amalan pada sahabat untuk halau je, itu je, tak boleh tangkap. Bunuh lagi tak boleh. Oh hebat aku nak pergi bunuh jin. Tak tahu mana ilmu kita. Tu dia. Tak ada faedah ilmu macam tu. Ni mengaji tak ni. Buat benda zahir je sudah. Kan? Islam ni itu je, Nabi suruh sembahyang, Nabi suruh puasa, wirid. Benda hak tak betul tegur. Dia nak buat benda pelik-pelik, nak berantai, nak bersubang, nak bergelang. Yang jantan nak jadi betina. Siap masuk dalam video megah lagi. Masa saya tukar jantina, kenapa tak mati? La hawla wala quwata illa billah. Orang yang paling tak guna dalam dunia ni, bila dia buat maksiat, dia tak rasa salah. Lagi tak guna lagi, bila dia bangga dengan maksiat yang dia buat. Paling tak guna lagi, dia buat maksiat, dia salahkan orang lain pula. Ni Pak Lebay punya salah ni pula dah. Ni banjir ni Pak Lebay pula salah. Bukan mereka yang buat maksiat salah, Pak Lebay pula salah. Haram sungguh ni buat ni.
Ada. Tu orang paling tak guna sekali. Jadi Nabi kata, man ra'a minkum, siapa juga di kalangan kamu, lihat. Bukan pergi kebek-kebek, nak depan mata kita terang. Buat masuk nak darah orang, masuk dalam rumah. Maksiat lah tu. Ustaz, jangan buruk sangka. Bukankah buruk sangka tu tak baik? Dalam Quran kata, inna ba'daz zanni ismun, sebahagian dia yang tak bagus. Tak mana yang buruk sangka tak bagus. Orang buat baik, orang bagi derma, kita buruk sangka. Orang main masjid, kita buruk sangka. Tu tak boleh. Kawan kita tak pernah pakai tudung, tiba-tiba hari ni pakai tudung. Tiba-tiba ni mesti ada sebab. Ada dah tu, nak pergi ngorat ustaz mana ke? Pula dah. Kita buruk sangka kepada Allah tu. Kita pula tengok kawan kita lelaki tak pernah main surau, main masjid. Tiba-tiba hari ni main. Kita buruk sangka. Tu ada dah tu. Ada dah nak kenin untuk imam ke apa ke? La ilaha illallah. Kita buruk sangka pada orang baik. Itu yang salah. Tapi kalau dah bawa betina masuk rumah, itu bukan buruk sangka. Itu memang kena buruk sangka. Buat ronjang apa? Bawa orang betina masuk rumah? Mesyuarat? Pukul 2 pagi duduk dalam bilik 2 orang. Buat apa? Mereka marah dah pejabat agama. Ini hak asasi manusia. Bang, saya nak bawa cerita mudah. Weh, pukul 8 dah no? Masa cepat. Sepupu orang rumah kenuri digerik. Boleh kat gerik masa tu lembu tak ada. Jenis orang gerik ni, orang kampung belah gerik ni perangai dia orang kenuri sembelih. Kan macam kita ni, kita ada daging kira okey ha. Depa belah nu sembelih. Seekor lembu tu biasa, 2 ekor tu ngam-ngam. Tu dia. 3 ekor baru meriah. Tu dia. 3 ekor seli korban. Nak kenuri je pasal. Jadi hari tu nak kenuri, cari lembu tak ada belah gerik. Pi ambil belah Lenggung. Bukan jauh. Tak mana Lenggung gerik sepadan. Tapi rupanya nak lepas lembu daripada Lenggung ke gerik tu kena ada lesen. Kena ada surat daripada jantan haiwan lah, surat jual beli semua cukup. Baru lepas roadblock. Bila saya dengar tu saya gelak. Dia bertanya, ustaz gelak pasal apa? Tak lah, nak tergelak jugalah. Pasal apa? Lembu pun kena ada lesen. Nak bawa keluar daripada Lenggung, nak bawa pergi gerik, kena ada lesen. Lembu nak bawa keluar, kena ada lesen. Anak dara kita orang usung, tak payah lesen ke kak? Mula. Anak dara kita bela bertapak kaki 2 jari. Nyamuk gigit pun kita marah. Kita boleh lepas orang jantan usung nak dara kita keluar rumah. Usung merata, pergi ke Merah Highland lah, pergi Penang lah. Tak apa dah, jangan balik lewat sangat. Itu ayat kita bagi. Kak, mana lagi mahal? Lembu ke nak dara kita? Ayat tu kasak macam lah. Tapi tu nak cerita lagi. Mana hak asasinya? Sedangkan lembu pun kena ada lesen nak bawa keluar. Ini ke pula nak dara kita? Itu bukan hak asasi manusia. Itu cara sekular faham hak asasi manusia. Hak asasinya apa? Tu anak dara tu hak mak pak dia. Mak pak dia bela daripada kecil tak pakai 2 jari. Nak bawa keluar nak dara orang pergi nikah dia elok. Boleh bawa keluar. Tu hak asasi manusia. Mana hang bawa keluar nak dara orang tanpa ada ikatan syarak, itu melanggar hak asasi manusia. Tapi terbalik, orang sekular faham terbalik. Mai pula liberal bodoh ni lagi teruk. Depa sembang sama depa. Haji tu jumut. Ketinggalan zaman. Amal lah ni ada ke nak keluar nak dara kena minta izin mak pak. Lah ada zaman moden lah. Awak kalau zaman moden boleh langgar hukum orang tak ada. Kalau zaman moden orang jantan tengok orang betina tak ada nafsu ke macam mana? Saya ingat dah tahun bila tu dia pun nak buat masuk artis Indonesia, tuan ingat
Cerita lama ni. 10 tahun lebih dah rasa cerita ni lama. Yang dia pernah bawa hati Indonesia tu. Yang duk goyang atas pentas. Serta ulama, NGO Islam pakat bantah habis. Ya, jadi adalah geng-geng haram ni kan. Saya panggil geng haramnya. Nak maki tak boleh di masjid. Panggil geng haram cukup. Tuan-tuan faham dah haram tu apa? Dia boleh kata, ni lah ustaz-ustaz, jumut. Ni hiburan je, bukan ada apa. Tengok perempuan atas pentas pun naik nafsu. Ustaz apa? Ni lah ustaz kuat nafsu, dia kata. La ilaha illallah nasallah. Masuk paper bang, buka masuk paper. Kalau tuan-tuan boleh buka paper tahun tu, tak tahu ada simpan internet tak. Dia boleh kata, ni lah ustaz-ustaz, hak nu tak boleh, hak ni tak boleh. Ketinggalan zaman, ustaz-ustaz nafsu kuat. Tengok perempuan pun naik nafsu. Ada seorang tok guru jawab, kalau tengok orang perempuan goyang punggung tak naik nafsu, tu bukan jantan nama dia. Ambil. Dengan tok guru jawab, padam kau. Tuan-tuan, abang Haji tengok anak dara goyang tak naik nafsu lah. Tengok tak ada rasa apa-apa. Kalau tak ada rasa apa, tu bukan jantan nama dia. Pondan. Tu dia. Orang jantan ni normal, sebab tu dia tak boleh tengok orang perempuan. Comel pula, muda pula, pakai ketat pula, buat beraksi yang menggairahkan pula. Tengok. Tak ada ulama kata halal, haram belaka tu. Buat pula cara terbuka. Publicity, peringkat nasional. Hak naik kelab tu dah tentu lah. Naik kelab ke karaoke tu lah. Ni nak buat secara terbuka nasional. Ulama tegur, ulama bangkang. Oh, salah, tak boleh. Mai tsunami pada muka api. Ni banjir mai ni. Ada peringatan pada orang tak lah. Tuhan bagi peringatan. Mai banjir, Covid tak selesai, mari pula varian baru. Nu tak selesai, mari pula hak ni. Tak sedar juga. Manusia tetap tak sedar juga. Dia tak rasa yang dia buat tu mengundang kemurkaan Allah Ta'ala, dia tak nampak. Apa kemurkaan dia? Bila orang jahil buat maksiat dan ulama dan orang soleh diam atas maksiat. Ni dua benda. Tuan-tuan ingat, saya ngaji dengan syekh saya di Mesir, syekh saya ajar. Satu kali tu Tuhan perintah pada malaikat untuk turunkan bala pada satu kampung. Dalam kitab disebut dar. Dar ni kampung pun boleh, negeri pun boleh, rumah pun boleh. Kira kawasan lah, wilayah lah. Jadi malaikat tu pergi jumpa orang Ta'ala. Ya Allah Tuhan, dalam kampung tu ada orang baik. Kamu suruh aku turun bala sebab kampung tu jahat. Ya. Tapi dalam kampung tu ada orang baik, orang beriman, orang soleh. Takkan dia pun termasuk sekali. Tuhan kata apa? Aku tahu dia beriman. Bubuh kat dia dulu. Buh kat dia dulu, lagi teruk pada orang lain. Malaikat tanya, pasal apa ya Allah? Sebab dia ada ilmu, dia ada iman. Dia tahu maksiat berlaku depan mata dia, tapi dia biar maksiat tu berlaku. Buh kat dia dulu. Bila main bala ni bang, dia tak kira hang kaki surau ke, kaki masjid ke, kaki apa ke. Tsunami main, dia rong habis sekali. Banjir ni dia tak kira hang pak lebay ke tak pak lebay ke, banjir rumah kita lebuh sekali. Dia tak kira. Bantu kena faham. Bila bala dia mari umum. Apa yang mengundang bala? Maksiat. Kemurkaan Allah Ta'ala. Pelacuran ni tu cakap lah, tuan-tuan pun tahu. Ya, sekarang ni dulu pelacuran jenuh nak pergi cari jalan, pergi kebret. Sekarang tak payah, online dah. Tak insaf. Tak insaf. Ya, mari dah Covid sampai 3 juta ada orang Malaysia kena, tak insaf. 30,000 dah mati, tak insaf. Tapi kita sebagai orang yang beriman, yang patuh pada perintah Allah Ta'ala, tetap kena ubah. Fal yughayyirhu biyadihi, dengan tangannya.
Maka ulama tafsirkan tangan situ maknanya kuasa. Dan situ menunjukkan ada takwil dalam hadis. Tak boleh kita pergi lempang tak tentu pasal. Tak boleh. Kalau kita faham dengan tangan tu mana berhenti pergi cegah dengan tangan. Mana apa? Dengan kuasa yang kita ada. Kalau kita majlis daerah, ada kuasa majlis daerah, tarik lesen ke apa ke. Kita Tok Pengulu boleh buat surat report hantar. Berhentikan lesen, minta mohon supaya lesen arak dia berhentikan contohnya. Kalau kita diam, dapat sama saham. Kalau orang tanya kita lah, kalau orang marah kita lah, bang, tuan-tuan saya tahu lah, tuan-tuan ni ada yang rajin juga, NGO lah, jemaah lah apa. Kadang-kadang orang marah kita bila kita tegur orang. Orang buat keluar ayat dia apa, mind your own business. Cakap orang putih lah kononnya hebat sangat lah boleh cakap orang putih cabuk tu kan. Mind your own business. Jangan pedulilah hai orang, jaga diri sendiri. Habur kat dia, maksiat ni kalau hang seorang dapat dosa tak apa, kami yang tengok pun dapat dosa sama, bagi tahu dia. Kita dengar orang ngumpat ke, kita diam tu dapat dosa sama. Pi dengar pula, join, dapat lagi double. Dapat double. Pasal apa? Kalau tak ada orang dengar, dia tak ngumpat. Kita tumpang dengar ustaz, bukan ngumpat, dengar pun dapat. Apa dapat? Pertama kita join maksiat, yang kedua kita tak tegur kawan buat maksiat. Dua. Apa yang ulama sebut, contoh kita tengok minum arak. Kita tahu dia orang Islam, kita kenal pula dia orang Islam. Kawan kita pula tengok dia minum arak, minum todi, minum tuak, relax depan kita. Kita senyum tu dosa. Kita tak minum arak, dia yang minum. Kita nak pergi masjid je. Tapi dapat dosa free. Pasal apa? Tengok kawan kita minum arak, kita tak tegur. Senyum pula. Senyum mana kita seronok. Sekurang-kurangnya tunjukkan muka masam kita tu. Kalau dia bagi salam pun jangan jawab. Sebab dia tengah tonggang botol arak. Jangan layan dia. Ni kita senyum. Apa-apa? Oh, sedap yuk. Sedap. Dapat sama sekali. Haram sungguh. Dia tonggang tu, kita dapat dosa sama. Dia bawa awet, dia seronok, dia sedap, kita dapat dosa sama. Pasal apa? Kita tengok, kita biar. Senyum dah tu, dapat dosa sama. Kalau kita ada kuasa. Dan sinilah bodohnya Wahabi tang sini. Dia kata mana boleh takwil. Tu takwil lah tu. Yadun tu bukan masuk tangan, kuasa. Dalam bahasa Arab, yadun makna kuasa. Wallazi nafsi biyadihi, demi diri aku pada tangannya. Masa bila Nabi ada kat tangan Tuhan? Dalam kuasa Tuhan lah. Tuhan nak ambil nyawa bila-bila boleh. Sebab tu dalam tauhid kita belajar takluk qabdah, dia panggil qudrat iradat tu ada satu takluk, dia panggil takluk qabdah. Tuhan nak ambil, dia ambil. Tuhan nak bagi kita hidup, dia hidup. Tuhan nak boleh ambil nyawa kita, boleh bila-bila Tuhan boleh ambil. Pasal apa Tuhan tak ambil? Takluk qabdah, Tuhan simpan dulu. Qabdah makna genggaman, relate dengan makna Tuhan, bukan masuk dalam tangan Tuhan, dalam kuasa Allah Ta'ala. Jadi kalau puak-puak ni kata mana dalil, ni dalil pun boleh faham. Kalau hang cerdik ada otak, hang baca hadis ni pun boleh faham. Yadun tu bukan masuk tangan, masuk kuasa. Tengoklah, sultan cara kuasa sultan, menteri kuasa menteri, pejabat agama cara pejabat agama, pejabat daerah cara pejabat daerah. Macam Kedah baru ni bukan pasal politik, pasal apa dah. Menteri Besar Kedah kata tutup lesen judi, habis. Bukan suruh tutup dah, tamatkan lesen judi. Tak keluar dah, tak boleh renew lah. Bila tak boleh renew maknanya tak boleh buka. Sebab apa? Kalau dia sign, dia pun dapat saham sama. Kalau dia sign, sambung lagi lesen tu, dia pun dapat saham sama. Tak ada agama yang kata judi bagus.
Hari ni anak beranak yang kena sepak dengan laki, anak-anak kena terajang dengan bapak pasal judi lah. Banyak. Judi, arak, dadah. Cukup bagi rosak manusia. Mai pula wartawan tanya, bukankah itu melanggar hak asasi manusia? Jawab di menteri kita pada muka, you maukah laki you jadi kaki judi? You maukah wartawan tu kena bubuh sebiji depan depan? You maukah you punya laki kaki judi? You maukah? Diam dah. Jangan tanya peribadi. Tak, sekarang you tanya tanya balik lah. Ambil. Dia ingat ustaz ni tak kerti jawab jaga orang ke? Kami ustaz-ustaz ni belajar ilmu mantik, ilmu debat, ilmu jadal, belajar benda tu. Doktor Kurak tak belajar bab tu. Debat dengan orang tak belajar. Tapi ustaz-ustaz belajar bab tu. Cara debat dengan orang, macam mana nak patah cakap orang, belajar. Jika tak mampu, fa'ilam sati, tak mampu, kita tak ada kuasa, badan pun Allah kemeri kata orang Kedah. Selagi pergi teguk garang kan, pergi larang ada terajang kita pula. Nasihat. Kita cakap dengan mulut. Sekarang ni tak payah cakap dengan mulut, boleh hantar surat, boleh sebut dalam Facebook. Kita boleh kita kawan dengan dia dalam friend, personal message dia. Yo tak baik opini, yung tak elok opini, haram, salah semua Islam. Dia nak terima tak terima, dia punya masalah. Tapi kalau 100 orang WhatsApp dia, 100 orang message dia, nasihat, agak-agak berkesan tak? Berkesan. 1000 orang personal message dia, semua nasihat, jangan buat, tak baik, ingat orang tak ada. Tak banyak sikit ada kesan. Ni langsung tak ada. Nak berhenti guna kuasa pun tidak, nak tegur guna mulut pun tidak. Ni masalah. Contoh kampung kita lah, Mak Rempit. Bukan ramai Mak Rempit kampung kita. Adalah 10 orang. Kampung kita ada 1000 orang. Berapa orang nak pergi tegur Mak Rempit? Berapa orang? Yang nak pergi rumah Mak Rempit, takkan tak kenal kampung kita. Pergi jumpa dia, nasihat. Ya, panggil pergi 20 orang, 4 lebih, Pak Haji pergi jumpa tegur. Jangan buat macam ni, tak baik. Tak ada. Tak ada siapa nak buat. Inilah kesilapan kita. Ya, saya yakin yang merempit ni bukan orang Pekan ni. Macam saya duduk taping, yang duduk merempit dengan makan taping tu bukan orang taping tu, balik deh tu, balik Batu Kurau tu, Ulu Hijau tu, yang main merempit dengan Pekan. Bukan orang Pekan tak. Orang Pekan ni kita kenal. Ya, balik kerja penat tidur, tak ada nak merempit tengah jalan. Hak merempit tu tak ada kerja tu. Ramai pada kampung balik deh mana tu. Dia orang kampung tu sendiri. Saya lah, pengalaman saya lah kan. Pergi jumpa, tanyalah kawan kita juga, tanya mak dia. Cik, ni kawan kita ni gimana? Tak tahu. Pergi dengan siapa? Entah. Pergi mana? Tak tahu. Balik bila? Tak tahu. Itu jawapan dia senang. Saya minta sungguh-sungguh tuan-tuan. Saya pun ada anak dara, anak teruna. Risau. Benda ni akan datang makin lama makin besar. Anak-anak kita makin besar. Tuan-tuan yang ada cucu pun ada. Saya tahu. Ya, dakwah ni bermula di rumah. Apa cara paling mula? Anak-anak teruna kita yang baru nak naik belasan tahun ni, tentu dia mula nak buat. Orang kata dia mula nak react dengan suasana. Dia mula nak keluar rumah, mula nak cari kawan-kawan. Umur apa? 13, 14, 15, 16, 17. Ini kita panggil time critical. Orang psikologi pun sebut, ulama tarbiyah pun sebut benda yang sama. Time critical. Kita jangan lepas tangan sebagai orang tua. Kalau boleh kawal sungguh-sungguh. Nak keluar rumah boleh, jom pergi sekali. Ni dak, kadang-kadang nak dara kita, jom mak pergi kedai. Tak mau, tak larat hampir dengan kawan. Tu lesen besar. Anak dara kita baru 14 tahun. Baru nak kenal dunia. Kita lepas dia dengan kawan-kawan dia. Kita tak kenal lah kawan dia. Kawan itu pun tak siapa dia pun kita tak tahu. Boyfriend kot, macam cerita Piramli. Boyfriend kot. Dia.
Orang psikologi buat research, ya, golongan yang menjadi rosak ni semua ni masa remaja lah. Kalau 18-19 dia boleh bertahan, tak isap rokok, tak isap dadah, insya-Allah. Insya-Allah. Dia jaga semayang, dia jaga perangai dia. Lepas 19, insya-Allah okey. Sebab dia dah stabil sikit dia punya mindset dia. Tapi 13, 14, 15, 16 ni dia tengah, orang kata tengah kacau. Arab bagi sinul murahaqah. Umur remaja ni Arab panggil sinul murahaqah. Umur jiwa kacau. Tu dia bahasa Arab pun, jiwa kacau. Dia tak tahu mana bagus mana salah. Dia nak seronok, nak happy, nak bebas, nak buat tu, nak buat ni. Time tu lah dia nak isap rokok, time tu lah dia nak buat dadah, time tu lah. Jadi kalau kita kawal, kita berikan impact ataupun modal nasihat yang berkesan pada dia, insya-Allah. 19, insya-Allah. Orang kalau tak isap rokok sampai umur 20, insya-Allah tak isap rokok. Insya-Allah. Tak tahulah kalau ada tuan-tuan umur 60 isap rokok. Tak tahu buat apa kan, pencin-pencin kan. Tak tahu buat apa ustaz. Kena pergi isap rokok pergi. Tak tahulah. Setakat yang saya tahu yang kaki rokok ni umur 13 14 dah start. Tu lah. Sama lah benda lain, dadah ke semua sama. Dia mula pada remaja. Kalau pada remaja dia bagus, insya-Allah. Jadi kena jaga sungguh-sungguh. Kita sebagai mak bapak ni hadis ni. Kita nak pukul anak tak sanggup dah, anak dah besar. Nasihat elok. Nasihat bukan beletiak. Kita hari ni kak beletiak. Nasihat dah ustaz. Cara mana kak nasihat? Jenuh dah. Orang Kedah. Jenuh dah nasihat. Macam mana nasihat? Balik je anak beletiak. Pok-pok kambing berhenti balik tu dia. Tu bukan nasihat. Tu beletiak. Beletiak dia tak masuk dalam kepala otak anak kita, dia tak masuk. Ya, bila anak dara kita dah besar 13, 14, 15 pergi jumpa dia. Yung dah besar. Kena jaga diri elok. Ya, kena ada batas dengan lelaki perempuan. Ya, nak bagi mana bagi tahu. Cakap elok. Ulama tasawuf sebut, ulama tarbiyah sebut, sedangkan harimau di hutan pun boleh dijinakkan. Kuda di hutan yang tak pernah sekolah pun boleh dijinakkan. Takkanlah anak kita tak boleh jinak. Melainkan cara je tak kena. Tuan-tuan tengok orang main ular kan? Pernah tengok orang main ular yang picium ular tedung? Tuan-tuan try tengok. Try. Jangan buat lebuh lah. Macam mana dia boleh picium ular tedung tu? Dia ada ilmu dia belajar. Dia tahu kelemahan ular tu macam mana. Walaupun ular tu tedung selar ni, sini ke tiang tu sembuh mati. Tedung selar jangan main. Punya bahaya besar dia. Sembuh pun mati. Ini kan patut. Tapi orang boleh main bagi jinak. Pasal apa? Ada ilmu dia. Macam tu juga anak-anak kita. Takkanlah anak kita lebih teruk pada kebau, lebih teruk pada rimau singa. Tak kot. Dia pun ada otak, ada hati. Tapi Swiss tak kena. Tune kita cakap tu tak kena. Kita duduk sini, anak duduk situ. Kita duduk sini, anak duduk no, sebelah depan. Mana suara kita akan tinggi. Kita jekah, "Hoi, pukul apa balik?" Tu dia, macam tu kita panggil anak kita. Cuba kita bayang kak, kita cakap suami isteri macam tu. Comel. Bini kat dapur, laki kat ruang tamu. Cakap. Elok ke? Tak elok. Mai duduk elok cakap. Suara yang lembut ini akan menekan dalam hati. Tuhan sebut dalam Quran apa? Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Fabima rahmati minallah, dengan rahmat daripada Allah, lintalahum, kamu wahai Muhammad jadi lembut dengan orang. Nabi ni cukup lembut bila bercakap, bukan pondan, lemah lembut, mesra, orang mudah terima. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau kamu kerah hati, kerah suara, muka cakap dengan orang jegi, orang akan lanfaddu min haulik, orang akan lari daripada kamu. Anak-anak pun tak mau dengar cakap kita. Anak-anak pun tak mau dengar cakap kita. Masalahnya kak,
tuan-tuan, bila anak-anak kita, anak teruna kita, anak dara kita tak mau dengar cakap kita, tak mau duduk dengan kita, dia rasa kita ni tak boleh selesai masalah, dia pergi cari orang lain. Tu masalah. Dia pergi cari orang lain yang rasa boleh faham jiwa dia. Kalau jumpa orang yang baik tak apa, jumpa boya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena ngap ni. Saya cakap ni sebab kawasan ni Melayu. Saya tahu Kuala Kangsar ni Melayu majoriti, alhamdulillah. Dan saya tahu Kuala Kangsar ni orang kerja pun sampai pukul 5-6 petang ya. Tak ada orang kerja sampai pukul 12 malam Kuala Kangsar ni. Kalau KL, Penang, Ipoh lain cerita. Habis pasal apa nak dara kita keluar pukul 12 malam? Kerja apa 12 malam? Ini masalah itu. Saya tuan-tuan, ni saya pesan lah, bukan saya nak ajar tuan-tuan. Saya, orang tua saya lah dengan saya ni macam mana. Saya ingat dulu masa tu belum nikah lagi dah. Dah balik Mesir dah masa tu. Dah mengajar di kolej dah. Dulu kolej, sekarang universiti. Kadang-kadang bila balik kampung tu, kadang, yalah saya mengajar juga di masjid-masjid di kampung masa tu. Kadang lepas mengajar, orang panggil lah, keluar arwah lah apa, lambat lah sikit balik. Keluar arwah kan. Dengan tahlil, dengan makan apa semua. Balik lambat sikit. Lambat pun bukan lambat sangat. Pukul 10 macam tu. Sampai je kat rumah, orang tua saya tanya lah, ayah saya di mana? Kau apa? Lambat balik siapa? Tak, tadi ni ada ni mengajak. Pasal apa lambat? Ada tahlil. Tu tak rapi dengan baju Fatihah dengan keplekat tu. Takkan pergi dandut dengan keplekat tu. Tu ayah saya. Saya heran kita, anak dara kita pukul 11 malam, kita tak tanya pergi mana. Pelik bin ajaib, tapi benda berlaku. Tu satu, orang tua saya buat. Yang kedua, masa kami pindah sini, Kuala Kangsar. Masa pindah rumah Kuala, saya pun beli rumah di Jandan tu, saya buatlah majlis sikit, majlis naik rumah orang kata. Panggillah AJK masjid yang saya ngajar ni, 2-3 orang. Ramai juga masa itu. Pak-pak saudara saya pun mari, belah-belah bini saya pun main, belah saya pun mari. Adalah ramai juga, ramai 20 orang lebih ada. Jadi sambil makan tu, saya kenal kat orang tua saya, ni pengurusi masjid, AJK masjid, ni bendahari. Saya tunjuk. Kak, orang tua saya baru first time jumpa dia orang. Tapi satu benda yang orang tua saya cakap pada haji-haji tu, Haji, tolong tengok anak saya. Tolong tengok anak saya. Saya tu. Yang haji tu gelak. Ustaz, tu ustaz kami tu. Ustaz kami. Dia ngajak kami tu. Macam mana kami nak tengok dia pula? Kami yang kena tengok, kata haji-haji tadi. Orang tua saya kata, betul ustaz, tapi orang muda ni banyak boleh buat salah, melatah banyak. Tu orang tua saya. Kita ada tak buat macam tu dengan anak kita? Jumpa ustaz, jumpa cikgu sekolah anak kita, tolong tengok anak saya. Ni anak saya ustaz, tolong tengok. Kalau apa-apa bagi tahu. Berapa kali kita cakap macam tu? Berapa kali kita buat macam tu? Saya hari tu sekali dekat rumah saya kat Candan tu lah, jiran sebelah rumah itu budak Yusah lah masa tu. Budak-budak lah, budak-budak belajar. Sekali tu bapak dia orang datang. Saya tahu bapak dia orang datang, mari duduk depan. Saya pun buat dia jenguk muka, buat senyum-senyum. Kau lah nak tegak kan, tanya habak apakah? Haram, buat tak reti je. Kata haram sungguh pok-pok ni kan. Betul bang. Ni masalah kita. Dah tahu pensyarah duduk rumah sebelah rumah kita. Apa salah ustaz? Ni anak saya, anak dara saya, anak teruna saya. Tolong tengok apa-apa hai. Tak. Punya tak ada adabnya kita ni tuan-tuan. Mengaji tinggi. Pak saya tak mengaji tinggi pun sekolah rendah ya. Sekolah Melayu sekolah rendah ya. Mempondok tu tak mengaji tinggi. Tapi faham adab, sopan, reti. Hari ni kita bang mengaji tinggi, universiti. Tapi guru kita marah anak kita, kita main sekolah macam ni, main sekolah.
nak tabuh cikgu. La ilaha illallah. Tak ada cikgu gila dalam sekolah ni, dalam dunia tak ada. Tak ada dalam dunia ni cikgu gila-gila nak pergi rotan anak kita tak tahu pasal. Nak marah anak kita tak tahu pasal. Tak ada. Cikgu ni dia ada tanggungjawab, dia ada rasa nak didik anak-anak murid. Saya lah pengalaman mengajar sekolah rendah, tadika, menengah, kolej, universiti. Tak tahu lepas ni ngajak apa pula tak tahu. Mengajak tuan-tuan lah. Daripada anak budak hingui sampai hak tua mengajak. Satu benda je gurunya ada dalam kepala otak dia, nak tengok anak murid dia okey. Itu je. Mungkin kadang dia marah, kadang dia beletak, kadang dia rotan, denda, tidak lain melainkan nak pastikan anak murid dia okey. Itu je. Tak tahulah guru lain, saya rasa tak ada. Semua guru macam tu, jiwa dia. Boleh kita pula pisau cikgu, ajak anak saya, ajak je. Jangan duk marah, duk betiak, denda, jangan. Saya jentik pun tak pernah anak saya. Tu beres saya cakap. Beres saya mengajak di belah gerik tu. Dia cerita. Mak pak main sekolah. Nak gaduh dengan cikgu. Siap bagi warning kan, beres saya. Cikgu ngajak je. Jangan buat apa-apa kat anak saya. Saya jentik pun tak pernah anak saya. Oh, dia cakap kat hang macam tu. Mujuk tak main kat aku. Kalau hang nak buat macam mana? Dengan aku tahu. Jom kau luar. Dia dalam pagar susah cerita. Luar pagar boleh cerita. Oh, tak nak jentik anak kau patut jadi beruk. Bubuh sebiji itu. Saya didik anak kau nak bagi jadi orang, jangan jadi beruk. Rupanya kau anak-anak kau jadi beruk. Bubuh macam tu sebiji. Jadi cikgu kena berani macam tu. Kalau takut saya cikgu. Saya pernah jadi warden, pernah jadi guru disiplin, ketua SCP, semua pernah. Tahu? Nak ngadap budak ni daripada budak sekolah sampai universiti. Tak rotan pun, gempak tapi takut. Budak takut. Dia cakap itu dia takut. First time mengadap budak dating. Tiba-tiba jumpa kita. Takut dah. Tahu tengah dating tahu dah. Muka cuak tu tahu dah. Saya kata ni kali pertama tak akhir aku nampak hampa macam ni. Lagi sekali aku nampak hampa macam ni 2 orang. Nampak longkang depan tu, nampak ustaz. Seorang masuk longkang ni, seorang masuk longkang tu. Tak wani. Sampai sudah tak wani. Sekali tu dapat rokok kat asrama. Dah tentulah budak asrama jantan sat rokok. Tengok. Siapa punya rokok Tak ngaku. Siapa nak ngaku? Mampus tak ngaku. Ini kali pertama tak akhir aku nampak puntung rokok kat asrama. Lagi sekali aku nampak puntung rokok ni, aku bau asap rokok kat asrama ni, aku suruh jilat semua tangga ni berlabuh sampai ke atas. Faham? Faham ustaz. Tak wani. Sampai law jadi pensyarah pun tak isap rokok depan saya. Tak boleh. Dengan Ustaz Raih tak boleh. Takut. Bukan kita buat apa-apa. Kita tegur. Jangan buat. Tu belah gerik tu. Kampung Pak Mentor. Ya, idah nama. Ni kalau kenuri ni mesti ada ketum. Wajib bulu guna. Ketum ni mesti ada depan. Kali pertama tengok boleh tahan. Kedua tengok boleh tahan. Masuk 3-4 kali tak tahan. Tanya apa siapa yang ketum? Ni bagi sihat ustaz. Sihat bagi kuat. Kuat. Kalau minum ketum bagi berapa? Soalan. Kalau mentakadarah menatang tu bangkit pukul berapa? Bangkit pukul 6 pagi boleh noreh 10 ekor kan? Ada lah ustaz. Habis tu pukul 3 petang pun bangkit. Tu siap kepada bapak apa? Bubuh sebiji. Pak saudara tak pak saudara kebuh depan-depan. Tak isap dah. Tak minum lah. Lepas tu tak ada dah minum. Tak ada. Dengar Ustaz Raih main sorok. Kalau ada pun. Kalau sihat ni kita minum tentang tu pagi besok cergas boleh noreh getah barang 10 ekor tebang sawit relax ya. Ni dak. Tidur sampai pukul 3 petang sihat mentang apa? Dengan aku boleh, dengan orang lain tak tahu. Itu dia. Tu kadang-kadang kita kena cakap tentang kita sekarang ni tak berani nak cakap. Tak berani. Saya pun tak tahu di manakah
silapnya kita. Kita tu ustaz dah, pensyarah pun pensyarah, pak lebay pun pak lebay, imam pun imam, tapi nak tegur sikit pun tak berani. Paling kurang nasihat secara umum pun jadilah tak. Contoh kita ada Facebook qaryah masjid ni contohnya, kita tahu belah masjid ni ada tak main semayang, ada yang masih lagi tak tutup aurat, kita tegur secara umum pun jadilah tak juga. Takut sangat. Tak tahu. Ingat ya, Nabi kata suruhlah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, suruhlah pada ma'ruf dan cegahlah munkar. Jangan sampai kata Nabi bila kamu berdoa Tuhan tak makbulkan doa kamu. Kita doa. Kita ni orang soleh, alhamdulillah, tu imam, ustaz, pensyarah, doa, insya-Allah Tuhan makbul. Tak. Tuhan tak makbul doa. Itu pasal apa? Kita tak suruh kepada kebajikan dan tak cegah kemungkaran. Nauzubillah. Fa in lam yastati', jika tak mampu juga, Allah teruk benar. Tegur pun tak boleh, buat tulisan pun tak berani, nak buat memorandum pun tak berani, referendum lagi tak berani. Ni cerita union ni cerita. Referendum spanduk. Tu orang union punya cerita. Tak mampu pak, takut. Kita pun baru kerja nak tegur bos tak boleh. Paling tidak kata Nabi, fa bi qalbi, dengan hatinya. Mana benci dengan maksiat, jangan suka dengar itu. Maka ulama huraikan hadis tu. Apa maksud ubah dengan hati tu? Contoh kita dalam majlis tu ada maksiat majlis tu. Kita dalam majlis tu tiba-tiba ada maksiat. Ada dulu ni kata tuan-tuan ada lah ni, dulu sekarang tak ada. Dan ni ada balik dia berkata haram sungguh. Apa dulu kalau menikah, tuan-tuan ingat atau 70-an 80-an tu, kalau menikah ni 3 hari 3 malam kugiran tu satu hai. Siap ada pondan, kalau belah taping tu pondan pun menari tak pentas sekali. Joget lambak dengan Pak Haji, pak pengantin pun join. La ilaha illallah. Ni cerita dulu saya budak Dah ni tak ada lah kot, insya-Allah kan. Orang pun dah ramai mengaji. Tapi nak ada balik. Benda ni nak dibuat balik, saya tahu. Dah mula ada karaoke balik. Pukul 11 cantik lah. Dia jemput, ustaz, main rumah nak menikah. Pukul 10 buat doa selamat. 11 buat tahlil, bagus dah. 12 tu dah bagi buat selawat, panggil marhaban. Pukul 1 karaoke. Harap sungguh. Karaoke tak apalah, buat nasyid-nasyid sudahlah. Lalu nasyid pun banyak kan, nasihat-nasihat. Ni anak dara, anak teruna kita nak menikah, buat lagu-lagu nasihat ke, panggil kawan-kawan kita bagi seorang 2 minit bagi ucapan nasihat ke, ada ke bagus. Ni dah duk melalak pula situ jadi seronok. Tadi kita dah minta rahmat Tuhan, lepas tu kita minta pula kemurkaan Allah. Nauzubillah. Jadi kalau kita dalam majlis itu, macam mana kita buat? Tinggalkan majlis. Jangan tu. Minta maaf lah, nak balik. Pasal apa ustaz? Ada hai, saya tak boleh duduk lama. Panas cakap yang tu lah. Panas, saya tak boleh dengar lah. Ni ngarut ni tak boleh. Cakap yang tu lah. Kalau dah 100 orang bangkit, terasa tak dia? Dia tengah minum arak depan ni, kita tengah majlis ni, tiba-tiba ada majlis maksiat itu. Kita pakat tinggal majlis tu, terasa tak dia? Terasa. Dia mesti ada efek. Itu tujuan dia. Walaupun kita tak cakap, walaupun kita tak ubah dengan tangan, tapi kita ubah dengan sikap kita. Kita tunjuk muka tak suka. Jangan tunjuk muka manis pada orang buat maksiat. Tunjukkan muka kita tak suka. Ada berlaku sekali kawan anak murid lah, dan jadi ustaz belakang lah, anak murid pun berlaku di Ipoh satu. Ipoh tu, kami tu daripada kolej tu nak masjid tu dekat Izzuddin tu, kena rentas Padang Polo Ipoh. Tuan-tuan orang Ipoh tahu lah Padang Polo, situ memang tempat orang dating punya lah. Jadi anak murid saya ni pergi jalan kaki, balik jalan kaki. Pergi tu pun dia jumpa ada couple tu dating lah, balik pun dating juga. Mana tak semayang, masa bila semayang. Jadi anak murid dia tengok yang tu ya. Bukan cakap apa pun, tengok je.
Macam peli lah kamu tengok. Yang budak ni tadi, jantan tadi main nak serang kau anak murid saya. Macam ni korang Islam. Pula dah. Dia pula marah orang ni. Macam ni korang Islam. Pula dah. Yang dia tu apa? Tak sembahyang Jumaat, buat maksiat pula, relax dengan orang. Dia pula marah orang pergi sembahyang. Pasal tengok muka dia macam tu. Mana ada efek. Bila orang tengok dengan pandangan marah ni pun ada efek. Saya masa tu baru umur 27-28. Dengar atas anak murid cakap macam tu, mai jom start kereta tak tunggu dah, start kereta pergi cari mujuk tak ada, kalau ada aku bubuh tuan tu geram. Dah lah hang tak semayang, buat maksiat depan orang pula. Itu maksiat zahir depan orang, siang-siang tengah hari. Pada yang betina tu pun, yang tu nampak lelaki, jantan macam tu nampak lelaki yang tak semayang Jumaat tu. Lepas tu bagus kelahiran. Kenapa lelaki tak guna je? Dah hang pilih lelaki macam tu. Hang sendiri yang pilih bakal suami hang semayang Jumaat pun tak. Kalau Jumaat tak semayang, subuh mampus tak semayang. Tu ya faham. Tuan-tuan, mudah-mudahan ya, hadis ni banyak. Sebab tu hadis ni adalah mata arba'in dan tuan-tuan selalu dengar, tapi kadang-kadang kita nak buat tu susah. Mudah-mudahan dapat manfaat kita bersama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rahmanir rahim. Allahumma haqqa wa